Ada yang salah dalam memahami konsep feminism itu sendiri, di mana mereka menganggap bahawa feminis hate men. Maksudnya kalau aku seorang feminis, aku benci akan lelaki. Tetapi berbalik kepada konsep feminis itu sendiri, feminis itu sendiri adalah untuk menghapuskan atau menentang patriarki. Apa itu patriarki? Patriarki ini adalah satu sistem di mana lelaki memegang tumpuk kekuasaan. Seperti dalam bidang politik, kebiasaannya lelaki-lelaki ini yang menjadi dominan dalam bidang dalam pentadbiran, dan perempuan itu kebiasaannya menjadi orang-orang bawahan. Seperti dalam sejarah perkembangan feminisme di Malaysia, perwakilan wanita dalam arena politik pada mulanya sangatlah sedikit, hanya 1%. Namun selepas kemerdekaan, isu feminisme ini mula muncul, dan kemudiannya perwakilan wanita dalam bidang politik ini meningkat kepada 7.8% pada tahun 1990-an. Selain itu, banyak lagi contoh patriarki yang kita boleh lihat. Contohnya dari segi moral ataupun dari dalam institusi kekeluargaan itu sendiri. Contohnya seperti domestic violence. Ada beberapa pertubuhan feminisme di Malaysia ini. Salah satunya ada satu pertubuhan yang dinamakan Pertubuhan Sister in Islam, iaitu lebih dikenali sebagai SIS, tetapi bukan tarik SIS. Pada mulanya, perjuangan SIS ini mula daripada satu slogan, iaitu slogannya adalah, kalau Tuhan itu maha adil atau kalau Islam itu adil, kenapa ada undang-undang dan polisi yang dibuat atas nama Islam tapi mencetuskan ketidakadilan? Pergerakan sebeginilah yang sebenarnya bertentangan dengan syiar Islam, kerana mereka memperjuangkan hak-hak wanita, seperti contohnya keluarga konvensional, di mana perempuan boleh menjadi ketua keluarga, dan juga mereka menentang sekeras-kerasnya poligami. Dalam Islam, keadilan tu maksudnya meletakkan sesuatu di tempatnya yang betul. Maksudnya kita dapat apa yang sesuai dengan kita, dan tak semestinya apa yang sesuai oleh orang lain itu sesuai dengan diri kita sendiri, kerana masing-masing mempunyai kelemahan dan kekurangannya yang hanya Tuhan saja, Allah Subhanahu Wa Taala, yang ketahui. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala Al-Hakim, Maha Bijaksana, dan Al-Bari, Maha Merancang. Hanya dialah yang ketahui apa yang terbaik untuk hamba-Nya. Sebenarnya dalam Islam ini sendiri telah meletakkan hak-hak bagi kaum wanita ini. Dan jika kita rujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sebenarnya kita tak perlu untuk menuntut hak wanita itu sendiri, kerana dalam Islam ini Allah Subhanahu Wa Taala dah telah mengangkat martabat wanita itu. Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW yang telah memuliakan isteri-isterinya, seperti contoh Siti Khadijah dan juga Siti Aisyah. Siti Aisyah itu sendiri adalah seorang scholar yang hebat dalam Islam, kerana dia merupakan seorang perawi hadis yang banyak. Tetapi kenapa kita tidak mengambil pengajaran atau mengambil contoh daripada Nabi Muhammad SAW itu sendiri melayan kaum Hawa? Sebaliknya, ada sesetengah society ni yang menganggap bahawa alah, perempuan tak payah belajar tinggi-tinggi, nanti last-last duduk kat dapur juga. So you see, it's not about Islam, it's about the society. The society ni yang kita kena ubah pemikiran, cara pemikiran mereka. Wallahu